Seperti yang kami janjikan, kita terus saja mendengar amanat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sempena sambutan Hari Kebangsaan 2015. Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Sebelum memulakan ucapan, saya difahamkan bahawa yang dijemput hadir dalam Dewan ini terdiri daripada para menteri, anggota pentadbiran kerajaan, kaki tangan serta penjawat awam, ahli-ahli korporat, wakil-wakil NGO, para pensyarah dan golongan pendidik, budayawan, mahasiswa serta individu-individu perseorangan mewakili tokoh-tokoh juga golongan masyarakat. Makanya saya berasa yakin bahawa setiap seorang daripada kita yang berada di sini kerana ingin sama-sama memperingati satu peristiwa amat penting dalam perjalanan negara, yakni kemerdekaan Malaysia tercinta tanggal 31 Ogos 1957. Justru sebelum dilanjutkan sebarang kata-kata, saya pinta kepada semua, terutamanya dalam Dewan ini, sama ada yang sedang duduk maupun saudara-saudara yang masih berdiri. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita sama-sama menumpukan seluruh perhatian, berdiam dan bertafakur sambil memejam mata masing-masing. Sebentar. Tunduk dengan rasa keinsafan. Renungkanlah sejenak, sedalam-dalamnya, dan tanyalah di sanubari masing-masing. Apakah setiap daripada kita ini, setiap seorang daripada kita benar-benar mengerti serta mampu menghayati maksud kemerdekaan? Tarik nafas. Tarik nafas kita. Saudara dan saudari sekalian, kini bukalah kembali mata kita masing-masing. Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan. Apabila kita dapat berkumpul dengan aman sebegini, tidak ada orang yang boleh menafikan bahawa adalah berkat jasa dan bakti para prajurit serta anggota keselamatan tanah air yang selama ini tidak pernah kenal erti penat lelah, sanggup berkorban apa saja bagi menjamin rakyat dapat hidup dalam keadaan aman serta sentosa. Kerana itulah kita menolak sebarang bentuk demonstrasi jalanan yang boleh mengganggu gugat ketenteraman awam dan hanya menyusahkan rakyat kerana ia tidak langsung mencerminkan kematangan bahkan sebagai saluran yang betul untuk menyuarakan pandangan dalam sebuah negara berdemokrasi.
Seperti yang diketahui, apa yang berlaku sehari dua ini adalah sungguh tidak wajar. Oleh sebab ia mempamerkan kecetekan minda dan miskin semangat kebangsaan. Wa Imam Mufti Kelantan sendiri telah menyatakan bahawa demonstrasi jalanan dan perhimpunan bersih 4.0 tersebut adalah hukumnya haram di sisi agama Islam. Oleh itu, segala susah payah anggota keselamatan akan sentiasa kita beri penghargaan dan penghormatan yang tinggi kerana bakti mereka lah keharmonian serta kerukunan dapat terus dikecapi pada setiap masa. Lantaran itu, marilah kita beramai-ramai merakamkan ucapan penghargaan dan tahniah serta memberikan tepukan gemuruh kepada kesungguhan anggota tentera Malaysia dan ucapan syabas pula di atas keberanian dan ketegasan pasukan polis diraja Malaysia demi mendaulatkan negara. Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, sebetulnya kemerdekaan hanya datang sekali. Ia bukan barang mainan maupun timbul berulang-ulang. Kerana itu ia harus dijaga, dipupuk dan dipelihara sebaik-baiknya. Hakikatnya kemerdekaan adalah sebuah anugerah yang besar, lagi tidak ternilai. Ia mengajar sesebuah watan itu berdiri di atas kaki sendiri, mendewasa dan mematangkan diri. Dalam hal negara ini, alhamdulillah, satu titik persefahaman telah pun kita capai. Seperti mana saya sebutkan pada Hari Malaysia yang lalu bahawa kini tidak timbul lagi polemik dan menetapkan bermula tahun lepas semua rakyat Malaysia akan menyambut hanya satu tarikh kemerdekaan sebagai simbolis solidariti sehati sejiwa bagi seluruh rakyat Malaysia. Saudara dan saudari, di satu sudut Sabah dan Sarawak, dari penghujung Ulu Lacau membawa ke Lahad Datu Nun jauh di pinggir sana. Pada sisi yang lain, bermula dari Arau, Perlis hingga ke Tanjung Piai di penamat Tanah Semenanjung. Bahkan untuk pengetahuan semua, Tanjung Piai itulah pengakhirnya tanah besar Asia. Selanjutnya, bumi Malaysia yang bertuah dan langit pertiwi yang kita junjung ini sekarang didiami oleh hampir 30 juta penduduk dengan ratusan etnik dan suku. Antaranya orang Melayu, Cina, India, Iban, orang Ulu, Melano, Kadazan, Murud, Dusun, orang asli, orang Siam, keturunan Malaysia, Punjabi, orang-orang Serani dan lain-lain. Lantas, pada malam ulang tahun kemerdekaan ini, saya berdiri di sini bukan sekadar sebagai seorang Perdana Menteri. Tidak juga hanya menjadi pemimpin parti. Tetapi saya berdiri di sini sebagaimana saudara dan saudari semua dan berucap sebagai warga Malaysia yang bersemangat serta bangga dengan ingin menyatakan dengan tegas, setegas-tegasnya bahawa negara serta tanah air ini adalah milik setiap seorang daripada kita, dan kita sebagai rakyat Malaysia tidak akan membenarkan sesiapa pun menjadi dalang serta pengkhianat untuk memusnahkannya. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Rakyat Malaysia yang dikasihi, bersabit itu juga jangan ada sesiapa yang cuba mengadu domba meski apapun akan berlaku. Biar berdentum guruh di langit
walau bumi berkeping dua, persyarikatan mulia antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung, bak pesan orang lama-lama, bercerai kasih, bertalak tidak, ibarat besi terpatri mati. Oleh yang demikian, malam ini kali kedua, saya memilih untuk berdiri secara langsung di hadapan rakyat Malaysia, di depan saudara-saudari. Tidak seperti perutusan atau ucapan biasa, supaya saya dapat berucap dari hati ke hati kepada semua rakyat Malaysia. Sebelum itu adalah molek kita mengimbau sedikit tentang dari mana kita datang, di mana kita berada kini, dan ke arah mana hala tuju negara selepas ini. Pokoknya kita wajar terus menghitung syukur kehadrat Ilahi kerana selama lebih 50 tahun telah sama-sama mengharungi dan melalui suka duka pembinaan sebuah negara bangsa. Oleh itu, jangan sesekali dilupa, semasa meraih kemerdekaan, dunia umumnya sangsi dan ragu-ragu akan kemampuan sebuah negara kecil ini dengan penduduk berbilang bangsa, bahawa mampukah kita untuk mencipta dan menempa kisah kejayaan. Sebaliknya, setelah dinaungi lebih 170 tahun di bawah pentadbiran British, istilah yang digunakan ramai ketika itu adalah pihak British sendiri mengangkat tabik atas kesanggupan orang-orang Melayu, khususnya perjuangan UMNO dan Parti Perikatan yang cekal dan tabah untuk mengambil tanggungjawab serta berani untuk bernegara sendiri. Oleh yang demikian, kalau ada sesiapa pun mempersoal mengapa kemerdekaan itu begitu dekat dengan hati orang Melayu, begitu dekat dengan UMNO dan Barisan Nasional, jawapannya tidak lain dan tidak bukan kerana kemerdekaan inilah lambang kemuncaknya perjuangan, tanda tingginya kesungguhan dan bukti sifat penuh berani orang-orang Melayu, rakyat Malaysia, UMNO dan rakan-rakan parti komponen demi membina sebuah negara bangsa. Malah rakyat Malaysia yang kasihi, telah tercatat pada hari kemerdekaan disebutkan bahawa sebuah bintang baru bersinar di timur. Kata orang, sama ada naik atau turun bintang itu, yakni Malaysia tercinta kitalah. Kita semua yang menentukan nasibnya. Saudara dan saudari, syukur terbukti dan ternyata selama puluhan tahun ditunjangi pentadbiran kerajaan yang cekap dan sistematik. Untung nasib sebuah bintang di timur ini telah digilap dengan sungguh bersinar serta kini mampu diperbanggakan. Kita telah bertatih daripada sebuah negara pertanian menjadi sebuah negara perindustrian dan kini dengan deras memacu ke arah menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Syabas kepada kebijaksanaan para pemimpin terdahulu sehingga kini para kaki tangan awam dan tentunya tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia. Saudara dan saudari, kenapa saya sorot dan imbaukan kembali sedikit sebanyak kisah kemerdekaan negara?
Sebabnya, mau tidak mau, sejarah perlu sentiasa dibugar dan diperingatkan. Bukan saja kepada generasi umum yang barangkali mudah lupa asal-usul dan pastinya para cendekia pandai, kita tidak mau kemudiannya kita semua dihukum pula oleh sejarah itu sendiri. Bahkan dalam pidato ketika dimasyhurkan kemerdekaan disebut bahawa kita telah menjadi sebuah negara berdemokrasi yang merdeka lagi berdaulat berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan serta mengekalkan keamanan di antara segala kaum dan bangsa. Manakala mencecah lebih 50 tahun kemerdekaan sesudah itu, ditakdirkan pula saya mengambil alih tampuk pentadbiran. Bermula 3 April 2009, kerajaan telah melakarkan dasar transformasi nasional sebagai falsafah teras pada pentadbiran negara. Sekiranya hampir 40 tahun lalu, almarhum Tengku telah menzahirkan beberapa kriteria asas tersebut kepada sebuah watan yang baru menempa kemerdekaan. Kini kita sedang melangkah lebih jauh berasaskan kriteria-kriteria itu seperti mana saya telah simpulkan ketika membentang rancangan Malaysia ke-11 bahawa falsafah pembangunan negara mestilah lebih tuntas dan konkret. Antaranya untuk mencapai pertumbuhan yang bersifat inklusif, sustainable growth with equity, competitive, progressive, rakyat yang bersahsiah dan morally strong dalam satu kehidupan masyarakat yang saling berpadu, mengamalkan pula kesederhanaan, yakni wasatiyah, berpaksikan kepada prinsip dan semangat satu Malaysia. Makanya di persimpangan ini benarlah kata-kata almarhum Tengku bahawa cabaran lebih besar adalah pengesian kemerdekaan. Artinya dalam meniti pematang kejayaan negara, kita tidak akan sunyi daripada dihadapkan oleh pelbagai situasi dan kemelut, sama ada berbentuk siasah maupun ekonomi, serta kini ternyata kita dihadapkan dengan pelbagai cabaran domestik, ekonomi dikala negara sedang bergerak pantas dan menuju gerbang menjadi entiti sebuah negara maju atau high income advanced economy. Rakyat Malaysia yang dikasihi, pada malam ini, seperti yang saya nyatakan, adalah eloknya saya perjelaskan dalam bahasa yang lebih mudah agar difahami oleh rakyat teramai, seperti pakcik-pakcik dan abang-abang yang bersembang di kedai-kedai kopi sambil minum teh tarik. Para suri rumah, anak-anak kita, generasi Y, para mahasiswa di college dan universiti, kawan-kawan kita yang aktif di dalam cyber, serta yang pentingnya masyarakat keseluruhannya, akan apa yang sebenarnya sedang berlaku. Pertama, kita mendengar kisah-kisah yang berlega di sekeliling masyarakat. Misalnya tentang kemerosotan nilai ringgit berbanding nilai dolar Amerika, kejatuhan harga minyak dunia, naik turun harga komoditi yang tidak menentu, seperti minyak sawit. Yang semuanya ini sebenarnya adalah berada di luar kawalan kita. Bahkan sejak beberapa bulan lalu, rakyat disogokkan dengan bermacam-macam maklumat dan cerita-cerita yang tidak menyenangkan. Hatta ramai di antara kita
yang sampai telah percaya kononnya Malaysia akan menjadi bankrupt seperti negara Greece. Katanya lagi, ekonomi negara pula semakin meruncing dan gawat, serta pelbagai lagi andaian atau spekulasi yang disebarkan oleh setengah pihak yang tidak bertanggungjawab atas agenda tertentu masing-masing. Lantas, jika selama beberapa bulan ini saya hanya berpeluang dan bertemu dengan kelompok-kelompok yang lebih khusus berkaitan penyelesaian isu-isu ekonomi di peringkat-peringkat tertentu sahaja, makanya pada malam ini saya ingin mengambil kesempatan untuk seboleh mungkin dalam ruangan yang terhad bagi membetulkan keadaan, beberapa salah faham dan menerangkan serta memperjelaskan isu-isu berbangkit supaya rakyat dapat mendengar terus dari saya sebagai pemimpin agar menjadi lebih rasional, lebih faham serta menjadi lebih tenang. Rakyat Malaysia yang dikasihi, secara ringkasnya kita boleh bahagikan maklumat dan sumbernya yang kita sering perolehi kepada dua. Pertama sekali berasaskan kepada fakta-fakta yang benar dan bersifat realiti atau sahih lagi boleh dipercayai. Keduanya pula adalah maklumat dan sumbernya yang didapati atas dasar dengar-dengar khabar saja, persepsi, tekaan serta bersifat propaganda semata-mata. Misalnya, sewaktu kegawatan ekonomi 1998, waktu Asian Financial Crisis, kerajaan yang mentadbir ketika itu telah berjaya menerangkan kepada rakyat dengan membetulkan persepsi bahawa keadaan ekonomi pada waktu itu adalah di luar kawalan kerajaan, malah berupaya meletakkan segala kesalahan kepada penyangak mata wang iaitu George Soros. Seringkali pula semua maklumat berbentuk sebegini begitu cepat dihidang dan disebarkan melalui media sosial hingga menjadi viral, tidak menentu dan disensasikan sesuka hati. Makanya saudara-saudari sekalian, saya ingin menerangkan dengan jelas bahawa apa yang rakyat perlu faham adalah sekurang-kurangnya 5 petunjuk utama bersabit dengan ekonomi negara. Sebagai petanda sebenar bahawa Malaysia pada realiti dan hakikatnya masih berada di atas jajaran kokoh serta landasan yang betul. Petunjuk yang pertama, di sebalik segala ketidaktentuan pertumbuhan ekonomi serantau dan global, saya ingin memaklumkan pada rakyat sekalian, usahlah menjadi terlalu bimbang. Hakikatnya ekonomi semasa Malaysia masih berkembang. Contohnya, tahun lepas berada pada kadar 6% dan tahun ini pula insya-Allah kita akan mencapai pertumbuhan kira-kira 5%. Tidak seperti tahun 1998 ketika berlakunya krisis kegawatan ekonomi Asia di mana ekonomi kita telah mengucup sebanyak negatif 7%. Petunjuk kedua, sebetulnya fundamental atau asas ekonomi negara pada hari ini lebih kokoh, lebih mantap lagi, lebih resilient kerana kita telah mempelajari dari kesan krisis tersebut. Antara contohnya, defisit fiskal kerajaan telah dapat dikurangkan secara konsisten dari negatif 6.7% pada tahun 2009 kepada 3.2% yang dijangka akan dicapai pada tahun ini. Seterusnya, sistem perbankan dan kewangan termasuk capital market kita mempunyai modal kokoh
dan kecairan yang mencukupi. Kadar pinjaman NPL tidak berbayar dan inflasi rendah serta terkawal. Saudara dan saudari, petunjuk ketiga, kejayaan dasar-dasar negara, khususnya melalui dasar transformasi nasional, telah membawa kepada antaranya penurunan kadar kemiskinan daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada hanya 0.6% pada tahun 2014. Bagi keluaran dalam negara kasar, KDNK telah meningkat sebanyak 47.7% dari tahun 2009 hingga 2014. Manakala melalui DTN sebanyak 1.8 juta peluang pekerjaan telah diwujudkan. Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, petunjuk keempat, sekalipun Malaysia terus dihadapkan dengan sekian banyak cabaran domestik dan di arena global, kita masih kekal diiktiraf di mata dunia kerana masih mampu mengawal pengurusan ekonomi negara dengan begitu baik. Ini terbukti melalui penarafan dan laporan daripada agensi-agensi kewangan antarabangsa seperti Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor, IMF yang telah memberi gambaran sebenar tentang keadaan serta pengurusan ekonomi semasa. Di sinilah saya mahukan rakyat sekalian faham bahawa segala kajian dan dapatan terhadap pencapaian Malaysia bukanlah direka-reka, jauh sekali dipetik dari awan biru. Senarai penaraf-penaraf peringkat antarabangsa yang saya sebutkan tadi merupakan pengabsah-pengabsah berwibawa tinggi yang tidak boleh dipetikai dan diperentengkan kerana hasil kajian dan pandangan mereka yang diterima di seluruh dunia. Antara lain lagi, Malaysia telah berjaya menduduki tangga ke-12 daripada 60 negara dalam World Competitiveness Yearbook 2014. Namun, saya sedar bahawa telah timbul keresahan akibat kejatuhan nilai mata wang. Harus disedari bahawa ini merupakan fenomena global dan hampir kesemua negara tidak terkecuali daripada menerima kesan kejatuhan mendadak harga minyak dan komoditi, pengucupan ekonomi dunia termasuk negara China sebagai rakan dagang terbesar Malaysia. Bagi maksud ini, saya perakui dan saya sedar bahawa ada faktor-faktor dalaman, domestic factors, yang masih berada dalam kawalan kita untuk kita lakukan penambahbaikan. Maka beberapa hari lalu saya telah mengumumkan penubuhan jawatankuasa khas ekonomi dianggotai 10 pakar ekonomi dan tokoh korporat yang akan bertindak segera menimbang segala perancangan dan tindakan bersifat serta-merta yang boleh dicadangkan pada saya dan kerajaan sehinggalah kemelut ekonomi kita menjadi reda. Apa yang penting, saya beri jaminan bahawa kerajaan tidak akan hilang fokus, malah akan terus membela untung nasib dan mendahulukan kepentingan dan juga kesejahteraan rakyat. Kerajaan komited untuk melaksanakan agenda pembangunan yang dekat di hati rakyat seperti projek perumahan mampu milik, penambahbaikan bidang kesihatan, meningkatkan kualiti pendidikan dan latihan, serta menangani kos sara hidup
yang dihadapi oleh rakyat. Akhirnya, petunjuk kelima. Jangan sesekali kita lupa bahawa sekian banyak lagi usaha dan ikhtiar telah dilaksanakan oleh kerajaan. Bermacam-macam program seperti UTC, RTC, BRIM, Kedai Rakyat Satu Malaysia dan sebagainya selama ini telah berjaya membantu meringankan beban sara hidup dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saudara dan saudari, jelas terbukti bahawa Malaysia bukan negara yang gagal atau fail state. Seperti ini dakwa. Bukan jauh sekali negara bankrupt. Malah kita pada hakikatnya sebenar masih berada dalam keadaan yang stabil dengan fundamental yang kokoh dan akan terus mampu bertahan serta berdaya saing. Jadinya, rakyat sekalian, hakimilah kerajaan melalui peti undi pada pilihan raya kelak. Sehingga itu, berilah peluang kepada kerajaan untuk terus memikul amanah dan berbuat sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat dan negara. Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, bumi mana yang tak ditimpa hujan? Laut mana yang tidak bergelora? Justru berbekalkan pengertian surah Al-Insyirah bahawa bagi setiap kesusahan akan datangnya kesenangan dan bahagia yang bakal menanti. Manusia merancang, Tuhan juga merancang. Tentunya rancangan Allah adalah yang terbaik. Merujuk hal ini, pada 28 Julai yang lalu dengan hati yang bertawakal, saya telah membuat keputusan untuk merombak semula Kabinet Persekutuan. Buat julung-julung kalinya setelah mendapat mandat daripada pilihan raya umum ke-13. Semestinya, saya dan rakan-rakan yang setia dalam anggota pentadbiran dan Barisan Nasional berjanji dan menjamin akan terus berikhtiar gigih dan komited dalam memakmurkan Malaysia serta mensejahterakan rakyat. Bahkan tidak sesekali akan menoleh ke belakang. Saudara dan saudari sekalian, suka saya ulangi di sini. Sekali layar sudah dikembangkan, apabila sauh sudah dilabuhkan, pantang nakoda dan anak-anak kapalnya berbalik haluan. Lalu, saya menyuruh, ambillah semangat dan cedoklah roh kemerdekaan 1957. Seolah-olah bendera Union Jack baru diturunkan dan besok paginya kita mula bernegara baru. Ladies and gentlemen, indeed, we will never allow anyone from within or from outside to simply walk in and steal, ruin or destroy all that we have built so far. Akan tetapi, sayang 1000 kali sayang, pada ambang kemerdekaan yang penuh bermakna ini, ada segelintir pihak yang sanggup dan tergamak mencetuskan bibit-bibit persengketaan dan api pemusuhan. Dari itu, beringatlah semua. Beringatlah kita semua. Jika kita tidak bersatu, jika kita hilang solidariti, hilang kesepaduan, segala masalah tidak akan dapat diselesaikan. Bahkan segala yang kita bina secara susah payah selama ini akan hancur dan musnah begitu sahaja. Pastinya, walau apapun cabaran yang melentang, meski apapun dugaan yang melanda, saya secara peribadi
yang lahir dari leluhur kepimpinan negara dan tentunya bersama rakan-rakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid, Timbalan Perdana Menteri dan lain-lain anggota pentadbiran tidak mungkin akan membiarkan Malaysia sebagai bintang yang telah lahir di timur hampir 6 dekad lalu jatuh. Bahkan kita akan terus menggilap dan membangun tanah air tercinta ini sehingga muncul makmur di gelanggang dunia sampai bila-bila ini, insya-Allah. Semoga Pencipta yang Maha Berkuasa kekal memayung dan merahmati negara bertuah ini, dijauhkan dari segenap mara bahaya zahir dan batin. Saudara dan saudari, bersamalah kita berdiri, bersamalah kita bangun, dan bersamalah kita bangkit dengan hati yang ikhlas dan tekad yang diperbaharui, memandang masa depan dengan jiwa yang gagah dan merdeka dalam satu solidariti, senada, seirama, sehati, sejiwa. Kita gemakan merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.